Dan kalau kamu tengok, saya ada sharekan bahan, iaitu modul Negeri Sabah, di mana soalan tu sebenarnya koleksi soalan-soalan pasia. Okey. Jadi untuk malam ni kita akan ulang sedikit. Saya ingatkan semula apa-apa yang berkaitan dengan tajuk solution triangle ini, penyelesaian segitiga. Okey, di mana tajuk ini kalau kita kamu ingat lagi, mula-mula kita akan tengok apa dia formula sin, apa dia cos kan, macam mana nak cari sin, macam mana nak cari cos. Bila masa kita guna sin, bila masa kita guna cos. Okey, kemudian kita tengok pasal luas. Kita tengok luas dan yang agak merumitkan sedikit apabila dia melibatkan ambiguous case, iaitu case berambiguity. Okey. So kita harap soalan tu taklah susah sangat, di mana kalau nak ikutkan macam soalan tahun lepas, sebenarnya soalan tak susah sangat. Tapi bila dia melibatkan ada tiang lah macam tu. So dia ada berkaitan dengan sudut dongak dan sudut tunduk. Ada macam tu sedikit. Jadi kita akan tengok macam saya dah bagi tahu sebelum ni kelas saya, di mana kita punya pecahan 5/3/2. 5 mudah, 3 sederhana, 2 susah. Jadi kita akan tengok dulu yang first dengan yang second lah. Yang susah tu siapa nak score A+, nanti kita tengok juga yang itu. So untuk malam ni kita akan tengok balik tajuk tu. Jadi kita mulakan dengan bacaan doa. Hari ni Adam tak ada. Ikmal, baca doa Ikmal. Yes. Baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ikmal. Okay, so kita sama-sama doakan. Tahu kan, awak tahu Cikgu Durawati, dia sedang tak sihat. Lepas tu ada juga cikgu sekolah kita yang adalah beberapa orang cikgu yang tak sihat, ada yang isteri cikgu tak sihat. So kita doakan semuanya akan segera sembuh. Okay, so awak tengok kat sini saya akan Okay, siapa nak share dekat saya sedikit pasal tajuk penyelesaian segitiga ini, solution triangle ni. Apa yang kamu ingat pasal tajuk ini? Siapa nak share dekat saya? Okay, awak tengok dekat sini kan. Ini dia formula-formula dia. Okay, di mana kita ada formula sin, kita ada formula cos. Okay, nampak ni ke atas. Ni adalah you punya formula cos. Ini formula luas. Okay, jadi kat sini kita ada sin. Jadi cuma saya nak tanya siapa yang ingat bila masa nak guna sin, bila masa nak guna cos. Siapa ingat? Ada tak yang nak siapa yang nak share? Ada tak? Faiz macam nak je cakap. Ya Faiz. Apa dia Faiz? Yes, kalau sign tu guna kalau ada pasangan. Yes. Itu je lah Faiz kan. Okay. So, sign kita gunakan apabila dia ada pasangan. Okay, good. Cukup. Ingat yang tu je. Jadi, kalau awak ingatkan balik di mana kat sini, kita segitiga ni, jadi bentuk tak kisahlah macam mana pun bentuknya. Okay. Contoh sini awak punya A, sini awak punya B dan sini awak punya C. A, B, C. Apa yang Faiz masukkan ada pasangan. Contoh ini you punya length of A. So depan dia ni adalah angle A. So kalau ini panjang B, maksudnya ini adalah angle B dan ini C, ini awak punya C. Jadi apa yang dimasukkan pasangan dekat Faiz tu, tengok. Kalau dia bagi dua
Tak, yang pertama sekali kita akan tengok dalam segitiga ini mesti ada 3 maklumat. Itu yang penting. Segitiga mesti ada 3 maklumat baru kita boleh selesaikan. Kalau soalan tu cuma ada 2 maklumat, kita tak boleh nak selesaikan. Okey. 3 maklumat itu tidak semestinya dia sudut dengan sisi. Tapi kalau dia bagi luas pun dah kira maklumat. Okey. First tadi saya kata ada 3 maklumat. Lepas tu kalau kita nak tahu dia tu nak guna sin atau guna cos. Okey, nak guna sin atau cos. Jadi guna sin tu apabila dia ada pasangan. Apa maksud pasangan? Contoh, saya bagi kat sini 5, saya kata sudut dia kat sini 30 darjah. Inilah yang dikatakan pasangan. Ada je pasangan, kita akan guna rumus sin. Okey, lepas tu nanti kamu suka tanya, cikgu guna cos bila? Tak boleh guna sin, kita guna cos lah. Macam tu. Jadi, kita akan, dan satu lagi cara di mana kalau kamu tengok soalan tu nak sudut. Formula sin adalah A over sin A equals to B over sin B equals to C over sin C. Ini bererti bukannya kena ada 3-3. Awak ambil 2 je. Macam tu. A dengan B ke, A dengan C ke, tak kisah. Okey, kita ambil 2 maklumat. Tapi contoh, kalau soalan tu nak sudut, jadi kita letaklah sudut dekat atas. So, dia akan jadi sin A over A. Sama dengan sin B over B. Macam tu. Kalau dia nak sisi, panjang sisi, kita guna yang sebelah atas. Maksudnya, tidak semestinya A tu dekat atas. Kita boleh gunakan A kat atas ataupun kita gunakan sudut yang dekat atas. Okey? Okey, tahniah yang baru join. Okey, so itu untuk guna rumus sin. Rumus cos ini yang saya nak ingatkan kamu, rumus cos adalah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okey, A ni kamu kena kenal pasti. Cos ni kamu kenal pasti dia punya A je dulu. Yang penting dia punya A. Maksudnya awak tengok kat sini A, B, C tu tak kisah kat mana-mana pun. Tapi kalau kamu anggap ini sudut A, maka depan ini awak punya A. Ni yang sangat penting. Then B dengan C tak kisah. Nak letak B dekat sini ke, B dekat sini ke, tak kisah. B atau C. B ataupun C. Dekat mana-mana, tak apa. Okey, so itu 2 rumus. Rumus sin dan rumus cos. Kemudian dalam tajuk ini kita ada formula luas. Luas apa dia? Formula luas adalah 1/2 AB sin C. AB adalah panjang dia, sisi. Sisi pada segitiga. Sin C sudut. ABC sukati, tak kisah. Dan sudut C tu maksudnya AB adalah sudut yang, AB tu adalah sisi yang berada di kanan kiri sudut. Jadi kita akan gunakan formula 1/2 AB sin C untuk luas. Okay, jadi tadi saya dah kata bila nak selesaikan soalan ini, first step yang pertama kita pastikan dia ada 3 maklumat, ada 3 info. Info ni tak kisah dia bagi ke 3 sisi ke, 3 angles ke, dia bagi 2 angle one side ke, 2 side one angle ke, atau 1 angle one side one area ke, tak kisah. Janji kamu nampak ada 3 maklumat. Okey. Dan kadang-kadang soalan suka keluar, dia bagi macam ni. Okey, kemudian dia kosongkan dekat sini. Kat sini tak ada sudut. Tetapi dia bagi sudut di luar. Dia kata kat sini adalah 135 darjah. Jadi kalau tengok macam ni, so automatik kamu tahu sudut yang kat dalam ni. Jadi kat sini maka dia punya pasangan ada. Okay, dan awak kena hati-hati. Ada soalan dia keluar, masa tu kamu kena applykan hukum-hukum yang kamu belajar dalam maths. Masa tu dia bagi segitiga yang berada di dalam satu bulatan. Jadi maksudnya kat situ kamu kena menggunakan hukum-hukum yang ada dalam bulatan. Kan bila segi 4 kitaran dalam bulatan, apa hukum dia? So masa tu pelajar dia dah lupa dah. Banyak yang dia lupa pasal maths. Okay. Dan satu lagi nanti kita tengok ambiguous case. Untuk ambiguous case, saya akan terang apabila
kita tengok soalan. Kita tengok soalan nanti, kita akan nampak macam mana yang dikatakan ambiguous case ataupun case berambiguity. Okey, itu. Dan kalau ikutkan sebenarnya senior kamu dulu dengan kamu punya sekarang ni sama je. So ini dia lah. Ini dia formula sin cos semua. So saya akan pergi terus kepada bentuk soalan. Okey, saya akan pergi terus pada soalan. So, kamu tengok dekat sini. Sebab soalan ini dia berada di dalam kertas 2. Untuk setakat ini, apa yang kita dimaklumkan, tajuk ini memang akan berada di dalam kertas 2 dalam bahagian C. Di mana dalam bahagian C kita ada 4 soalan. Okey, kita ada 4 soalan iaitu terdiri daripada penyelesaian segitiga, okey, index number, semua itu tingkatan 4. Untuk tajuk tingkatan 5 iaitu linear programming ataupun pengaturcaraan linear, dan satu lagi adalah kinematik. Ada 4 topik. 4 topik dia suruh kita jawab 2 soalan. Jadi kebiasaannya pelajar akan memilih tajuk solution triangle ini dengan nombor indeks. Okey. Jadi untuk kelas saya dah habis dah ajar untuk tajuk kinematik. Tapi nanti kamu cuba sendirilah tengok pasir punya, then you decide you nak jawab yang mana. Okay. Jadi dekat sini kita tengok bentuk-bentuk soalan. Awak tengok yang ini. Okay. Jadi untuk yang ini kalau kita tengok ini adalah soalan SPM 2004. 2004 awak baru lahir. Inilah soalan dia. Okay. Dalam modul ini dia ada jawapan. Dia ada jawapan dekat ujung ni. So awak boleh refer lah. Kalau buat latihan, jadi awak boleh tengok tepi tu. Dapat tak jawapannya? Okey. Saya tunjuk dulu untuk satu soalan. Nanti kamu kena juga cuba buat. Okey. First, you tengok kita bila jawab soalan, baca dulu dari atas. Kadang-kadang ada maklumat yang diberi pada atas ni, baris pertama ni. So kat sini dia kata apa? Raja menunjukkan sebuah sisi 4 ABC dengan keadaan ABC adalah tirus. Dia dah bagi tahu ABC adalah sudut tirus. Jadi pastikan kita punya sudut B nanti mestilah kurang 90 darjah. Okay. Dan nampak? Yes, dia tanya ABC. Bila dia tanya ABC, okay, kalau awak tengok dekat sini kita ada 2 segitiga. Kita kena pilih nak guna segitiga yang mana. Okey, jadi kat sini ABC dah tentu-tentunya kita guna segitiga ABC. Tetapi contoh dekat AC ni tak ada nilai. Untuk soalan ini AC ada nilai. Kalaulah soalan ini AC tak ada nilai, dia suruh kita cari panjang AC. AC adalah sepadan antara ACD dan ABC. Jadi kalau soalan ditanya diberikan mencari AC, so you kena decide. You nak guna segitiga ACD atau ABC. Jadi dekat sini untuk kenal pasti segitiga mana yang kita nak gunakan, gunakanlah yang pertama saya kata tadi, iaitu kita akan gunakan segitiga yang mempunyai 3 informasi. So dalam kes soalan ini, contoh kalaulah panjang AC tak diberi. Kalau panjang AC tak diberi, mungkin dia bagi panjang AB. Jadi kalau dia bagi panjang AB, kita nak cari AC, maka kita akan guna segitiga ABC. Okey. Itu yang saya maksudkan, kena ada 3 maklumat. Okey, faham tak maksud saya? Okey, contoh ya, warna kuning ni tak ada. Warna kuning tak ada, tetapi warna kuning tu 12.3 tu berada di bawah ni. Itu maksud saya. Jadi, bila soalan nak cari panjang, contohnya ni tak ada, soalan nak cari panjang AC, you kena decide. You nak guna maklumat guna segitiga ACD atau ABC. Jadi, kita lihat dekat sini, ABC ada 3 maklumat. Jadi, kita akan gunakan segitiga ABC. Macam tu ini saya terangkan sekiranya soalan tanya panjang A pergi ke C. Okey, kita belum menjawab soalan ini. Okey. Sekarang kita jawab soalan ini. Di mana soalan ini dia kata, okay, dia nak kita cari sudut ABC. So, bila dia nak sudut, awak letaklah sudut dekat atas. So, sekarang kita tengok. Tadi Faiz dah bagi tahu ada je info dia ni berpasangan. Ada pasangan dia. So, kita guna sin.
Okey, kita guna sin. Jadi soalan tanya ABC. ABC ni adalah sudut. Bila dia nak sudut, dia letaklah sudut dekat atas. Sin ABC ataupun sin B. Per panjang depan dia adalah 12.3 sama dengan sin 40.5 per 9.5. So ini senang, bawa ke sana. Macam tu saja. Kalau awak letak A 12.3 dekat atas, so dia akan ada berpusing-pusing sedikit. Jadi ingat, apa yang kita nak? Kalau yang kita nak tu adalah panjang sisi, letak panjang sisi kat atas, sudut dekat bawah. Supaya kita akan gerak satu je. Macam tu. So senang, kat sini tekan je lah kalkulator. Tekan kalkulator, sin 40.5 bahagi dengan 9.5, dapat jawapan darab dengan 12.3. Jawapan kamu belum apa yang kamu dapat tu belum dalam bentuk jawapan yang sepatutnya. Sebab dia nak sudut. So, tekan kalkulator, shift, sin, answer. You dapat jawapan. Dapat tak 57.23 semua? Cuba tekan kalkulator. Dapat So, you dapat dekat situ 57.23. Macam tu. Okay. Sekarang you tengok. Kalaulah 57.23 kat situ kamu dah tahu. Okay, bila kamu nak menjawab soalan, nak mudah, kita akan isi dulu maklumat yang kita boleh dapat. Apa yang saya maksudkan maklumat yang kita boleh dapat ialah, kamu tengok dekat situ, you ada segitiga. Segitiga ABC. Bila segitiga, sudut di dalam segitiga mestilah berjumlah berapa? 180. Ya, 180. Jadi, awak boleh buat 180 tolak dengan 40.5. Awak tolakkan dengan 57.23. So, awak dapatlah sudut dekat C di sini adalah 82.27. Soalan tak tanya, tapi kita saja cari dulu info. Sebab kadang-kadang bila kita dah cari-cari itu akan memudahkan kita menjawab soalan seterusnya. Okey, jadi awak tengok, kita belajar dalam tajuk ini ialah rumus sin dan rumus cos. So, kalau awak tengok soalan pertama ni, kita dah guna rumus sin. Biasanya ya, tidak kata wajib. Biasanya, kalau satu dah sin, satu lagi kita guna rumus cos. Jarang sekali dia akan tanya untuk kedua-dua sin atau kedua-dua cos. Macam tu. Okey, sekarang kita tengok. Dia nak sudut ADC. Bila nak sudut ADC, maksudnya kita guna segitiga ADC. Kita refer dekat ADC. Kalau kita tengok, ada tak pasangan yang Faiz katakan tadi? Maisara ada tak Maisara? Maisara 5A ada tak? Maisara tak ada. Okey. Okey, siapa ya? Umar? Ya. Okey. So kat sini Umar, nampak tak? Ada 3 maklumat kan Umar, betul? Betul sekali. Okey. So sekarang kita guna rumus apa Umar? Guna cos. Okey, guna cos. Kenapa Umar? Sebab kita ada 3 pasangan. Apa dia? Kita ada 3 maklumat. 3 maklumat tak semestinya guna cos. Tak ada pasangan. Tak ada pasangan. Okey. So sekarang ni saya dah kata tadi. Kalau awak ingat tadi saya dah bagi tahu kalau cos tu yang penting tahu A dia. So kalau dia nak sudut ADC, dia nak sudut ADC. So kat sini mana A-nya Umar? Dekat D tu. A. Jadi panjang sisi dia yang mana A-nya? 12.3. Yes, itu yang sangat penting kamu tahu. Dah tahu A, B, C, tak kisah mana-mana pun boleh. So kita masukkan. Ia akan dapat 12.3 kuasa 2 sama dengan 9.8 kuasa 2. Okey, tambah dengan 5.2 kuasa 2 tolak 2, 9.8, 5.2 cos ADC. Okey, kat sini saya nak ingatkan. Jangan main tekan kalkulator dekat sini. Tolong. Jangan. Okey, bawa dulu macam ni. 12.3 kuasa 2 tolak 9.8 kuasa 2 tolak 5.2 kuasa 2 bahagi.
So, bawa turun ke bawah, negatif 2, 9.8, 5.2, barulah cos ADC. Dapat jawapan, tekan calculator shift cos. So, you dapat. Okay, semua orang tekan calculator, dapat tak 106.07? Dapat. Dapat Okay, siapa yang tak dapat? Semua orang dapat? Okay, kalau ada yang tak dapat, angkat tangan. Semua dapat. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya doakan. Okay, ada yang dah bagi tahu saya yang tak dapat join hari ni ada hal. Tapi itulah, saya harap awak ajak-ajaklah kawan. Okay. Sebab awak dah dekat dah sangat trial ni. Okay. Luas dalam sentimeter. Okay. Sisi 4 ABCD. Bila dia luas kat sini, dia sisi 4. Dia bukan segi 4 tepat atau segi 4 sama semua tu, bukan. Dia sisi 4, ada 4 sisi ni. Jadi caranya kita akan cantumkan segitiga ACD punya luas, tambahkan segitiga ABC. Tambahkan kedua-dua, kita dapatlah luas. Okey, jadi dekat sini, awak tengok awak punya ADC tadi kita dah ada kat atas ni. So sini adalah 106.07. Okey, untuk mencari luas, you buat dulu. Ini segitiga pertama, ini segitiga yang kedua. So segitiga pertama, kita guna formula luas. Jadi kat sini luasnya kita dapat. Okey, you akan gunakan segitiga pertama adalah 1/2. Okey, yang pertama 1/2 AB. Jangan risau A dengan B mana-mana. Dan 5.2 AB sin C. So ini akan jadi sin 106.07. Cari jawapan dan tekan kalkulator, dapatkan jawapan yang pertama. Yang kedua, oleh kerana kita dah tahu sudut dekat sini. Jadi kita gunalah panjang yang ini. Okey, awak ambil panjang ini dan ini. Kalau awak nak guna sudut dekat yang 57.23 boleh. Tapi sebab awak tak ada panjang AB, so agak sukar. So kita gunakan apa yang dah ada. So kat sini kita akan dapat dia adalah 1/2. Okey, 12.3, 9.5. Maka kat situ kita akan gunakan sin 82.27. Tekan kalkulator sini, you tambahkan, dapatlah jawapan sisi 4 ABCD. Clear Okey. So itu untuk luas. Seterusnya, dekat sinilah biasanya yang kamu agak keliru atau tersilap. Cantik sangat soalan ini. Complete. Kamu faham tak soalan ini? Kamu fahamlah tajuk ini. Okey, dia kata apa? Sebuah segitiga A prime, B prime, C prime. Apa maksud A prime, B prime, C prime? Ini bermaksud segitiga yang baru. Ada prime, ada calit atas tu. Itu adalah image yang baru. Mempunyai ukuran yang sama seperti diberi untuk segitiga ABC. Jadi maksudnya kita akan gunakan segitiga yang bawah tu. Okey. Jadi awak tengok apa yang saya buat dekat sini ialah saya menggunakan cara iaitu kita akan potong-potongkan nilai dia. Okey, saya padamkan dulu ni sebab saya nak awak nampak apa yang saya akan gunakan. Sekejap ya. Okey, ada orang masuk. Okey, jadi kat sini kita tengok A prime C prime sama dengan 12.3. Ini bererti ukuran AC sama. Sebab ini 12.3 dan dia bagi A prime C prime. Maksudnya segitiga kita yang baru nanti panjang AC pun sama 12.3. Bila dia sama, okey, kalau awak tengok dekat sini, bila dia sama, apa yang perlu kita buat ini ialah saya akan tandakan. So panjang AC akan sama. Panjang C prime, B prime 9.5 pun sama. Ini juga akan kekal. Dan dia kata B prime, A prime, C prime. B prime, A prime, C prime. Maksudnya itu adalah sudut yang baru. Sudut yang baru juga mempunyai ukuran yang sama. Dan kalau awak perhatikan bentuk-bentuk soalan ambiguous case ini akan ada 3 maklumat yang dia beri yang dia kata kekal. Nanti kita tengok soalan lain. Okey, dia kata kekal.
Dan awak tengok dia kata tetapi mempunyai bentuk yang berbeza dari segitiga ABC. Jadi kalau awak tengok sebenarnya kat segitiga ni dia ada 3 sisi, dia ada 3 sudut. Bermakna kita ada 6 info kat situ, ada 6 maklumat. Tetapi biasanya yang dia kata kekal ada 3 maklumat. Maksudnya yang lain boleh berubah. Ada sudut yang boleh berubah, ada sisi yang boleh berubah. Okey, jadi kalau awak tengok segitiga ABC yang bawah, saya dah tandakan semua. Ingat. Yang pertama, sisi yang nak berubah. Okey, sisi yang berubah yang pertama adalah sisi terpendek. Sisi yang terpendek. So dalam segitiga ini, sisi mana yang terpendek? AC, BC atau AB? BC. Ya, BC. Bermaksud BC ni yang akan bergerak. Okey. Yang kedua, okey, kita pinkan dia. Saya tuliskan pin saja. Apa maksud pin? Kat mana pin tu kita nak letak? Awak tengok segitiga ni yang saya tandakan AC dan BC. Bermakna C saya pin. Kenapa? Awak tengok sini AC, ini awak punya BC. Huruf yang sama C. Maksudnya C saya pinkan. Bila saya, tadi awak dah kata dah, sisi yang bergerak adalah BC. Tapi saya dah pinkan C. Saya boleh gerakkan C ke tidak? Tak boleh. Tak boleh sebab saya dah pinkan dia. Saya dah paku dia. Jadi bila saya dah paku, saya dah pinkan, bermakna B yang bergerak. B yang bergerak. Bila B bergerak, tadi saya dah tandakan. Okey, yang saya tanda tu AC, BC kekal. Sudut juga kekal. Jadi kalau awak tengok, okey ingat ya. Awak punya sisi tadi, saya kata sisi terpendek yang akan bergerak ataupun berhadapan sudut. Okey, berhadapan sudut. Apa maksud berhadapan sudut? Awak nampak tak ni sudut ini yang kekal. Sisi yang bergerak adalah sisi yang berada di depan sudut yang kekal. Kemudian awak tengok ini yang saya letakkan pin. Situ saya letakkan pin. Sekarang kita tengok. Okey, oleh kerana saya dah pinkan C, bermakna B yang saya akan gerakkan. Okey, awak tengok ya. C ni, BC ni, dia punya sisi dia terkeluar. Ni kan ni, dia terkeluar jauh ke sana. Jadi bermaksud B ni saya akan ayun sama panjang. Jadi B saya akan pergi di sini. Jadi bila bentuk macam ni, maka kalau kamu tengok segitiga yang baru yang kita akan dapat dia berbentuk begini. Okey, so ini awak punya A, ini awak punya B, ini awak punya C. So dalam kes ini kalau kita tengok, kita akan dapat, okey, sorry ya, saya punya skrin ni dia licin. Nanti hari tu saya nak beli apa ni? Yang apa nama dia ni? Apa yang cover screen dia ni apa nama saya lupa lah pula. Screen protector. Screen protector. Dia ada 2 jenis. Satu tu dia macam kertas, so sedap sikit nak menulis. Tapi masa tu dia dah habis stok. So saya beli yang licin ni. Yang licin ni jadi itulah bila menulis tu lah. Jadi buat garisan tak cantik. Nanti harap-harap saya dapat yang kalau yang kasar sikit tu apa dia orang panggil? Dia sebenarnya paper benda tu. Tu dia sedap sikit lah menulis jadi sengit. Tapi awak dalam peksa nanti awak kena guna pembaris. Dan dah guna pembaris ni saya nak ingatkan tak payahlah ukur 12.3 panjang-panjang nanti tak cukup kertas awak pergi sambung kertas pula. Tak perlu. So memadai awak buat macam ni. So awak dah labelkan A, C, B. Dah cukup dah. Awak sebenarnya bila jawab nanti dia suruh lukiskan yang baru kan. Awak buat ni je dah cukup. Tak payah labelkan, tak payah tuliskan dia punya ukuran panjang, tak payah tuliskan dia punya sudut, semua tak payah. Lukis je macam tu, dah settle. Awak dapatlah markah untuk lakaran graf. Nanti. Okey. Cakap dengan kakak. Allah Akbar. Nanti.
Allah Akbar. Kejap. Mika, bawa turun. Kakak nak cakap apa? Okay, so sorry di iklan dah pula. Okay, jadi sampai sini sekarang kita tengok. Dia nak nyatakan saiz. Nyatakan saiz ABC. Jadi apa maksud nyatakan saiz ABC? ABC adalah sudut. Dia nak sudut yang kat sini. Jadi tadi kita dah dapat sudut dekat B ni. Sudut dekat B kita dapat 57.23. Jadi BC dengan B prime C prime adalah panjang yang sama. Sisi dia sama. Maksudnya dia adalah isosceles triangle, iaitu segitiga kaki sama. So kalau dekat yang ni saya warnakan purple ni, dia adalah 57.23. Maksudnya yang sebelah kiri ni pun sama 57.23. Jadi soalan nak A prime B prime C prime, iaitu yang sebelah atas. So kita gunakan 180 tolak dengan 57.23. Maka kamu dapatlah jawapan dia, iaitu 122.77. Faham? Ada soalan tak? Clear kan? So itu dia. Okay, kita tengok satu lagi soalan. Okay, kita tengok satu lagi soalan. Okey, tengok soalan yang ini. So, awak tengok di sini. Saya tunjuk lagi satu lagi contoh. Kalau tadi dia melibatkan ada dua segitiga. Yang ini ada satu segitiga. Dia kata hitung panjang AC. Jadi awak tengok segitiga ini, dia kata hitung panjang AC. Di mana kalau awak tengok di sini, AC dia ialah, awak tengok dia segitiga ni dia ada 3 maklumat ke tidak? Sorry. Segitiga tu ada 3 maklumat ke tidak? Ada. Ada 3 maklumat. So maklumatnya bertentangan ke? Ada maklumat dia macam mana? Sudut dia bertentangan ke apa ke? Nak guna rumus apa kat sini? Cos. Okey, nak guna rumus cos. Okey, sebab dia tak ada pasangan. Okay, dia tak ada pasangan. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kita guna rumus cos. Ingat, bila kamu nak guna rumus cos, yang penting kamu kena tentukan dia punya nilai A. So, apa A-nya? Yang mana A-nya? RM65 tu. Okey, A-nya 65 sudut. Okay, jadi kalau awak tengok A-nya 65, sudut A-nya. Jadi panjang A-nya yang mana? Formula cos adalah A kuasa 2. Mana A kuasa 2-nya? AC. Okey, so kalau awak tengok kat sini, jadi kita akan dapat dia adalah AC. Okey, jadi kalau kita dah tahu panjang, kita kena cari panjang AC, maksudnya kita guna rumus cos. So terus buat AC kuasa 2 sama dengan A kita mana-mana, B dengan C tak kisah mana-mana, 20 kuasa 2, 15 kuasa 2. Tolak 2, 20, okey. Dan sini 15 dan sini adalah cos 65. Untuk yang ini, tekan je kalkulator, dapat jawapan dan ditekan search. Search answer, you akan dapat nilai 19.27 di sini. Boleh? Boleh. Okey. Suatu sisi 4 A, B, C, D. Nampak tak? D tak ada. D tak ada dekat sini. Dibentuk dengan keadaan AC ialah perpenjuru. Okey? Bila AC perpenjuru, bermaksud D kamu akan berada di sekitar sini. Okey? Jadi dia kata ACD ialah 40 darjah. ACD 40 darjah. Dan panjang AD ialah 16. Kalau ACD 40 darjah, maksudnya dia merupakan acute angle lah. Sudut tirus, kan? Jadi kita boleh buat anggaran. Okay? Dia kata 40 darjah, so bolehlah kita buat macam ni. Contohnya. Okay, ini kita punya D.
Macam tu. So kita letaklah situ 16. Okay. Jadi dia kata ACD 40. You labelkan sini 40. Panjang AD ialah 16. Hitung dua nilai yang mungkin bagi ADC. Hitung dua nilai yang mungkin bagi ADC. Dia tanya sudut di sini. Okey. Jadi apa yang perlu awak cari kat sini, kalau awak tengok, kita dah diberi sudut ACD 40 darjah. Okey. Kemudian kamu ada AD. AC tadi kita dah cari. Kita dapat AC adalah 19.27. Jadi, oleh kerana kita nak sudut ADC, nilai-nilai yang mungkin, so kita refer dekat situ, kita guna rumus apa pula sekarang? Sin. Ya, sin. Ada pasangan. Mana pasangan? 16 dan 40. Dan saya dah bagi tahu tadi, kebiasaannya soalan, kalau satu dah cos dan satu lagi mesti sin. Biasanya macam itu. Tidak saya kata wajib. Kadang-kadang dia boleh, sin boleh, cos boleh. Macam tu. Okey. Jadi sekarang kita nak cari sudut D. Okey, ingat bila kita nak cari sudut, kita letaklah sudut tu dekat atas. Okey, kita nak sudut, jadi kita tuliskan sin ADC per 19.27 sama dengan sin 40 per 16. Jadi, ini naik je ke sana. You dapatlah sudut ADC. Okey, so bila you dapat sudut ADC, okey, cuba tekan kalkulator dulu. Dapatkan sudut ADC. Okey, dapat 50.73. Okey, dan bermakna dekat sini sebab dia kata nilai-nilai yang mungkin. Soalan yang nilai-nilai yang mungkin ni, maksudnya nilai dia sama tau. Jadi dia tak akan keluar kalau soalan tu kita gunakan cos atau contohlah cos ke tangent ke contoh. Dia tak akan. Sebab apa? Kenapa agak-agak kalau sin tu dia boleh nilai sama? Bila awak dapat 50.73, dia boleh tanya nilai-nilai yang mungkin. Kenapa agak-agak? Saya dah buat tu palang tu. So siapa boleh agak? Ada tak? Kalau kamu dapat 50.73, so automatic you tahu lagi satu sudut adalah sini kan 129.27. Macam mana awak dapat tu tadi? Apa buat? Nak dapat sudut yang satu lagi? 180 darjah. Ya, 180 awak tolak kan? Sebab sin hanya sin sahaja. Kuadran 1 dan 2 nilai dia sama. Jadi kalau awak dapat contohlah sudutnya dapat 30 darjah. Jadi maksudnya satu lagi ialah 150 darjah. Dan dia hanya berlaku sekiranya sudut tu yang berada di kuadran 1 dengan 2 dan nilai sin. Kalau nilai dia nilai tangent dia tak akan samalah. Sebab tangent 30 tak akan sama dengan tangent 150. Sebab tangent 150 dah jadi nilai negatif. So you dapat jawapan. So dapat satu je jawapan, satu lagi you buat 180, tolak jawapan yang pertama. Maka you dapat jawapan seperti ada dekat sini. Boleh? Boleh. Okey. So bila kamu dah tahu sudut 50.73 dekat sini, 50.73, sekarang soalan tanya panjang C pergi D. Bila dah tanya panjang C pergi D, awak tengok dekat sini, kalau awak tengok mula-mula, kita akan kata CD tak ada.
Okey, depan dia pasangan dia A tak ada. Tetapi kita dah dapat dah 50.73. Kita dah diberi 40. Jadi awak boleh cari sudut dekat A. Gunakan hukum segitiga 180 tolak kedua-dua nilai yang ada. Jadi awak dah dapat tu, bolehlah cari panjang CD. Okey? Okey. Boleh. Okey. Then dia nak segitiga luas segi 4 ABCD, awak tambahkan saja. Cari luas yang pertama, segitiga yang pertama, dan awak tambahkan luas segitiga yang kedua. So selesai. Boleh? Boleh. Okey. Saya sekejap ni nanti ni boleh. Ni senang sebab kalau awak tengok dekat sini dia tak ada apa ambiguous case. Saya nak ni nanti awak boleh cuba. Saya nak cari soalan yang melibatkan, saya tak ingat dia ada ke tak ni. Yang ini. Awak tengok dekat sini sebenarnya ramai pelajar akan terlalai. Dia ada 2 garis lari. Bila 2 garis lari, kalau sini 80, awak boleh tak cari sudut yang ke atas kecil ni? N, L, M. Boleh cari tak sudut N, L, M? Boleh. Boleh? Boleh. Okey, macam mana nak dapat? 100 tolak 32. Ya, tapi kalau kamu lupa 2 garis lari, total adalah 180, you tak dapat yang atas ni. Sedangkan dia mudah je. Dan kalau awak tengok ni, sebabnya dia adalah hukum 2 garis selari. Sudut yang bertentangan dengan dia total adalah 180. So kalau sini 80, ini 100. Tolakkan 32, dapatlah NLM. Tapi kadang-kadang kat sinilah, sebab soalan tanya LMN. Contohlah dia tanya LMN. So awak kena cari dulu. Jadi bila menjawab soalan, kan awak tengok ada maklumat ni, awak selesaikan dulu. Awak nampak 2 garis lari. So kalau situ 80, ini 100. So you dah tahu dekat sini. Awak letakkan siap-siap dulu 68 contohnya. Lepas tu awak tengok lagi, apa lagi maklumat? Kalau sini 68, bermakna di sini 68. So kita dah lengkapkan dulu maklumat. Dan kita tengok panjang LN. Jadi bila kita dah lengkapkan maklumat, dia nak panjang LN. Kalau dia nak panjang LN, nak guna segitiga LMN ataupun KLN? KLN. Ya. Jadi kat sini kita gunakan hukum yang saya bagi tahu tadi awal-awal. Nak menyelesaikan soalan ini, mesti cari segitiga yang mempunyai 3 informasi. Jadi kita ada 1, 2, 3 untuk mencari L dengan LN. Dah dapat LN dah ada, so dia tanya MN. Bermakna kalau LN awak salah, MN awak pun akan salah. Awak cuma dapat markah untuk penggunaan formula. Kat sini awak tengok markah dia ada berapa? 5 kan? Markah ada 5. So you akan dapat atas 1, bawah 1 sahaja. Iaitu markah jalan penggunaan formula. Dia LN. LN kalau awak tersalah kira, maksudnya dapat 1 markah saja. Markah formula. Then bila LN salah, MN akan salah. Okey. Tapi kalau awak menggunakan jalan kerja yang betul, awak masukkan nilai yang salah sehingga awak dapat jawapan yang salah. Kan? Okey. Kalau nasib awak baik, sebab dia ni marking scheme berubah-ubah. Kadang-kadang, okey, tak apa, kita tolong kirakan pelajar. Sebab pelajar dah tersilap dekat atas. Contohlah 23.23 ni pelajar terdapat 35 ke apalah. Jadi soalan pertama pelajar dapat 1 markah. Untuk soalan B, dia akan berkait. Kan sebab panjang LN ni akan mempengaruhi jawapan kita yang B. Bermakna kalau LN kamu tadi dah salah, jadi jawapan awak yang bawah ni akan salah. Tetapi sekiranya awak gunakan jawapan awak dekat A yang salah tadi untuk dapatkan jawapan B, okey, bermakna jawapan B awak salah lah. Kat sini 3 markah kan? Awak boleh dapat 2 markah, awak akan ditolak markah terakhir saja. Panjang MN tu salah, itu yang awak ditolak. Tapi
untuk markah jalan kerja dan awak masukkan nilai daripada LN yang awak salah, awak boleh dapat markah. Tapi itulah saya kata, sebab tu dalam peperiksaan ni tak apa, awak buat je. Awak tak akan dapat kosong. Mesti ada markah. Yang dapat kosong ni orang yang tak menjawab soalan je. Okay. Dan nak lulus ADMET sebenarnya mudah. Cuma saya minta sangat tolong. Minta tolong siapa yang rasa macam takut lah cikgu, macam takut nak fail. Tolong ikut kata saya beberapa tajuk. Ini antara tajuk yang kamu kena kuasai. Okay, ada beberapa tajuk yang wajib kamu buat. Yang lain tak nak buat pun tak apa. Yang lain tak nak buat pun tak apa. Untuk lulus. Tapi dalam ni ramai yang untuk skor. Nanti untuk skor ni kena jawab banyak soal, banyak topik lah yang kena okey. Okey, so kat sini saya nak memberi penekanan terhadap soalan ini. Kenapa? Sebab adanya 2 garis selari. Di mana pelajar akan cuai untuk yang ini. Okey, jadi ingat yang itulah. Bila dia 2 garis selari, apa hukum yang kamu kena tahu. Okey. Okey, ni tak ada. Sekejap ya, saya lupa, saya rasa ada yang dalam bulatan. Dia ada satu soalan tu, segitiga itu dia masukkan. Nampak tak? Ni kalau awak tengok, soalan ni soalan bila? 2013 kan? Okey, yang segi 4, yang ni tadi soalan bila ni? Okey, soalan 2009. 2009, 2013. Kalau awak ambil benda ni, awak pusingkan, soalan dia sama. Dia melibatkan 2 garis lari. Cuma ditukar nilai-nilai je. Kan? Tadi dia bagi sudut. Kan? Dekat sini 80 dan ni ada 110. So konsep dia masih sama. Sebab tu saya kata sangat penting kamu jawab soalan tahun lepas. Okey, macam ni. Dia nak apa? QPR. Dia nak cari panjang sudut QPR. QPR yang bawah ni. So yang bawah ni kita ada 3 maklumat, betul? So ada tak maklumat yang diberi secara bertentangan untuk QPR? Ada pasangan dia tak QPR ni? Ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. QPR tak ada pasangan. Tak ada pasangan, kita guna rumus apa? Cos. QPR di sini. So mana A kita? 5. Yes. Itu yang sangat penting. Naim ada tak Naim? Naim ada tak? Oh. Kita tengok sikit siapa yang ada ni ya. Okey. Tak ramai pun kan? Tak apalah. Tak apa. Okey, dan tapi saya harap apa yang saya buat ini antara aktiviti panitia, apa yang kita nak buat. Kalau tak, dulu kita ada kelas tambahan, ni kita tak boleh buat kelas tambahan kat sekolah. Jadi ini yang kita buat. Dan sebab yang macam saya kata, saya record. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun. Siapa yang tak join malam ni, dia boleh tengok balik. So saya sangat berharap ada 115 orang, tak silap saya, pelajar ADMET, semua orang tengok. Siapa yang dah join malam ni, okey tak apa, tinggal jawab soalan. Yang lain tu saya harap lepas ni dia tengok lah. Okey, dan nak tengok panjang dalam sentimeter, cari PS. Okey, kita cari PS pula. Okey, dan lakarkan trapezium PQRS. Okey, dia kata, tengok garis lurus PQ. Garis lurus PQ dipanjangkan ke Q prime. Di mana QR sama dengan Q prime R. Dia dah bagi tahu apa ni? Dia dah bagi tahu kamu PQ dipanjangkan. Bila dia kata PQ dipanjangkan, so awak ambil lah ni PQ, dia dah bagi tahu dipanjangkan, panjangkanlah. Kat mana PQ dipanjangkan? Panjangkan. Sampai mana saya pun tak tahu. Okey, tapi syaratnya dia kata QR sama dengan Q prime R. Q prime maksudnya Q yang bergerak. Jadi sebenarnya kalau awak ada jangka lukis apa panggil? Ni awak pinkan dekat R,
Ini awak punya pensel, awak gerakkan macam tu. So, awak punya Q akan pergi ke situ. Oh, sorry. Lebih kurang lah. Eps. Jadi, ini awak punya Q prime. Jadi, mana trapeziumnya? Awak tengok, inilah trapezium yang dia maksudkan. Oh, sorry. Ada 2 garis yang selari. Faham? Sebab dia kata nak P, okay, Q prime R S. Then dia kata cari luas Q prime R. Jadi kita nak ambil luas Q prime R, iaitu yang ini yang saya yang warnakan kuning ni. Kita nak luas yang itu. So luas itu, jadi kita tahu tadi dekat sini, ini dia sama bermakna sini 5. Okey, tadi kita dah cari sudut mana dia? Panjang. Okey, kita dah tahu dah bahawa ini 110. Jadi dia nak QPR. Kalau awak tengok QPR, awak dah tahu QPR sini adalah 44.422. Okey, itu awak punya QPR. Okey, kemudian kalau awak tengok dekat sini, awak dah cari panjang PS. Panjang PS awak dah dapat. Tadi adalah 5.214. Sekarang kita nak cari luas. Jadi awak tengok sini. Luas Q prime R. Yang saya warnakan kuning. Formula adalah setengah. Dan AB kamu ialah 5. Darat dengan 5. Sin C. Sin C, jadi awak akan ambil sudut di sini. Jadi kalau awak tengok tadi, okey, kalau ini 110, sini 110, sini dapat 44, awak boleh cari sudut di sini. Kan? Dah dapat sudut kat situ, ini awak punya zigzag kan? Kalau 2 garis lari, sudut selang-selinya awak dah dapat. Okey, kemudian awak boleh cari di mana kat situ, you tengok total sudut. So total sudut, kalau segitiga adalah 180. Awak dapat tolakkan, you dapat sudut di sini. Maksudnya kita bolehlah cari nilai dah. Sebab ini 110. 110 masuk depan ni 70. You dapat dah kat sini. Okay, iaitu 70 tolak 44.42. You dapat sudut di sebelah situ pula. Okey, kemudian kita dah boleh seterusnya untuk cari sudut yang ini boleh. Awak boleh dapatkan sini total 100, kalau segi 4, 360 tolakkan. So, you akan dapat sudut-sudut yang berkaitan supaya kamu boleh cari nilai R. So, kita boleh guna luas tengah darat tapak darat tinggi. Astaghfirullahaladzim. 1/2 AB sin C. Ada soalan kadang-kadang you tak payah gunakan 1/2 AB sin C. Okay, sebab bila dia segitiga macam ni, you bolehlah guna setengah darab dengan dia punya tapak, dia punya tinggi. Ada juga soalan boleh gunakan. Tapi dalam kes ini, you boleh gunakan formula 1/2 AB sin C. So, kalau awak tengok kat sini, dia ambiguous case juga, tapi dia bagi satu je. Yang ini mudah lah, sebab dia dah bagi tahu. Dia kata Q prime PQ dipanjangkan ke Q prime. PQ dipanjangkan. So, awak teruskanlah. Awak teruskan letaklah Q prime. Jadi, kat sini soalan kata lakarkan P. Bila dia kata lakarkan P, Q prime R, S. So, dalam awak punya kertas jawapan, sebab awak buat dalam buku jawapan kan. Jadi, awak lukiskan yang macam ni je. Macam ni, dia sengit macam ni. Ni dia sengit kan? Dah. So, sini awak punya P, Q prime, RS. Ukuran semua tak payah letak. Sudut-sudut semua tak payah letak. Tapi cuma awak tengok ni, saya lukis tak guna pembaris. Awak mesti lukis guna pembaris. Boleh? Boleh. Okey. Apa kata kita cuba satu soalan? Okey. Cuba soalan ini. Dan sebenarnya siapa yang ikut, kadang-kadang awak tengok ni, saya dah pernah dah buat soalan-soalan ni dah. Okey, try jawab soalan ini. Tengok dapat tak jawapan seperti yang kat tepi-tepi ni. Kalau okey, saya akan tambah satu topik lagi untuk malam ini. Okey, cuba. Soalan ini diberi 10 markah, maksudnya you kena settle dalam masa 15 minit. Okey, try.
Buat tahu. Siapa yang tak okey boleh PM saya
Cikgu, Ya. B2 tu saya tak dapat lah. B2. Maksudnya, okey, hantarkan gambar kat saya, jawapan kau. Okey, sekejap. Okey. Belum hantar. Dah hantar kat saya belum? Tak ada apa? Dah, Telegram Cikgu Telegram. Oh, okey. Okey. Okey, kalau awak tengok. Okey, semua orang dah dapat ni? Sama tak dengan jawapan-jawapan ni? Sama. Sama Okey. Semua dapat kan? Ada yang tak dapat tak? Angkat tangan yang tak dapat. Ada juga. Tak dapat yang mana tu? Siapa yang angkat tangan? Siapa angkat tangan? Suara sikit. Oh, kau tak dapat yang bawah ni lah Okey. So tengok Sekarang lakarkan A prime, B prime, C prime. Dia kata mempunyai bentuk berbeza dari A, B, C dengan keadaan. Tengok kita guna tanda tadi. A, B ni kekal. A, C ini kekal. A, B, C ini kekal. Saya dah kata tadi, sisi terpendek yang bergerak dan sisi itu berhadapan dengan sudut yang kekal. Bermakna AC kita yang gerak. Oleh kerana BA dan CA atau AC kekal, bermakna kita letak pin dekat A. So yang bergerak titik apa? C. Ya, titik C bawa ke dalam. Okey dah, cantik. Okey. Dahlia pun dapat dah. Okey, jadi bila jawab nanti, tak payahlah buat apa ni anak panah ombak ke bawah tu macam saya buat tu. Hayunan tu tak payah. Jawapan awak yang dia nak, yang ini saja. Okey, macam saya kata ni, saya tak boleh buat lukis dengan betul. Okey, so ini awak punya A prime, ini B prime, ini C prime. Itu saja jawapan kamu. Soalan tanya BAC, iaitu dia sudut yang atas ni. Okey, kalau awak dapat tadi atas ni 101 kan? Okey, kalau awak tengok sudut ABC, awak kena luas. Okey, mana lagi yang kamu ada nilai? Itu 101 tu 34. So awak tahu dekat sini kan? Iaitu 180 tolak dengan 101 tolak dengan 34. Awak tahu sini 45. So sini pun 45. So sini awak dapat 135. Boleh cari yang kecil ni? Boleh. Macam tu saja. Boleh? Okey. So, ada apa soalan lagi tak tajuk ni? Cikgu nak tanya. Ya. Untuk yang tadi tu kan, kalau dia tak kata macam lebih panjang ke, dia akan jadi lebih pendek ke? Yang soalan tadi yang dipanjangkan tu? Okey. Kalau soalan ni tadi, sebab dia katakan ayatnya dipanjangkan. Okey, kalau sebabnya gambarnya kat bawah ni. Q-nya kat sini. Jadi dia tak akan berlaku dipendekkan. Sebab kalau dipendekkan, R pergi Q dah tak sama panjangnya. Faham tak? Sebab, okey, saya padam dulu ni.
Kalau ayatnya bukan dipanjangkan. Contoh, ada tak soalan itu dipendekkan? Contohnya P, Q dipendekkan ke Q prime. Kalau dia dipendekkan, bermakna Q tu mungkin dekat sini lah, kat mana-mana kan. So, RQ dia tak akan sama dengan RQ yang asal. Faham? Faham. Kecuali Q yang asal tu dekat sini. Q yang asal macam tu. Ini Q kamu. Baru dia kata, Q dipendekkan ke Q prime. Macam tu. Sebab dia mesti mempunyai panjang yang sama. Boleh? Okey, cikgu. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, jadi saya harap yang ini okey. So, ini untuk bahagian C. Jadi, okey, start Okey. Okey, awak nak tajuk apa? Ataupun sebab saya tak ready bahan, tapi sepatutnya kalau buat bahagian C tu awak ingat ni lah. Tajuk indeks, nombor indeks. Nombor indeks, sekejap saya cuba cari bahan dalam ni. Nombor indeks. Okay, so nombor indeks awak kena ingat, yang penting awak tahu dia punya Q1 dengan Q0. Q1 dengan Q0. Saya kena tengok dulu, saya rasa saya tak pisahkan lagi yang ini. Nombor indeks ni lah. Caburan, jet. Yes, this one. Okay, nombor indeks number. So, awak kena ingat you punya Q1 dengan Q0. Okay, ini dia. Nampak tak sekarang? Saya terang-terangkan sedikit. So, awak ingat pemberat untuk nombor indeks tidak semestinya dibagi dekat tepi. Biasa dibagi kat kotak tepi macam tu kan? So, pemberat dia akan diberi dalam pelbagai bentuk. So, macam ni kalau awak tengok, dia bagi dalam bar chart, bar. Okey, kadang-kadang dibagi dalam histogram. Ada juga yang diberi dalam bentuk nisbah. Okey, jadi awak tengok pada soalan. Indeks harga pada tahun 1995 berasaskan 1990. Yang sangat penting kena berasaskan tahu di mana. Jadi awak akan letakkan, okey saya cuba, saya rasa saya tak boleh contoh yang ini. Sebab ini dia PDF, tapi saya cuba Okey, so dia kata berasaskan 1990. Oh boleh. Okey, bermakna ini awak punya Q0, ini awak punya Q1. So ini awak punya I. Soalan biasanya yang pertama memang guna formula I. Apa formula I? I sama dengan Q1 bahagi dengan Q0 darab dengan 100. Formula satu lagi adalah composite index. I tanda ialah jumlah I didarab dengan W bahagi dengan jumlah W. Dua saja formula untuk tajuk ini. Jadi bila awak dah tahu mana I, mana satu you punya Q1, mana satu you punya Q0, tak ada masalah. Soalan pertama, dia suruh cari X, Y, Z. Menggunakan satu saja formula. 3 benda yang kamu cari. Okay. Jadi, satu formula, maksudnya penggunaan formula, tak kisah masa mencari X ke, mencari Y ke, mencari Z ke, kamu punya formula akan dapat 1 markah. Setiap nilai X, Y, Z 1 markah. So kat situ you boleh dapat 4 markah. Okay. Dia 3 ke 4 markah. Biasanya 4 markah lah. Sebab formula dia akan, walaupun kamu cari 3 benda X, Y, Z dan semua menggunakan formula yang sama, tapi markah formula diberi 1 saja. Okay. So awak gunakan formula yang atas ni untuk cari X, Y, Z. Yang pertama X ni adalah you punya Q kosong. Dia nak cari I adalah untuk mencari cari Y ni awak punya I. Dan Z adalah you punya Q1. Semuanya menggunakan satu formula. Okay. Kemudian soalan biasanya akan tanya composite index atau indeks gubahan. Indeks gubahan adalah sekiranya Y kamu salah, maka indeks gubahan kamu akan salah. Kamu cuma dapat markah jalan kerja.
Okey, jadi setiap indeks kamu kena darabkan dengan pemberat. Setiap I darab W bahagi dengan jumlah W. Jumlah W ni awak tengok kadang-kadang kalau dia bagi dalam catapai yang bulat, ada yang totalnya ialah 100 iaitu menggunakan peratus, ada yang menggunakan sudut. Kalau dia peratus, maka you punya jumlah W nanti bahagi 100. Kalau sudut akan bahagi dengan 360. Sebab kalau dia bagi dalam catapai ni, soalan sebenarnya suka macam ni. Nampak? Dia bagi sudut. So P ni dia kosongkan. Ramai pelajar nanti kat bawah tu dia buatlah 120 tambah 100 tambah 60 tambah P. Sedangkan kamu tahu dia sudut. Sudut bermakna jumlah W kamu adalah bahagi dengan 360 darjah. Jadi automatik kamu boleh cari nilai P. Awak tengok semua soalan pertama menggunakan formula I iaitu satu cari I, satu tentunya cari Q1 dan satu lagi akan mencari nilai Q kosong. Dan kedua dia gunakan composite index, indeks gubahan. Kalau tadi dia bagi dalam carta bar, kali ni dia bagi dalam carta pi. Jadi X yang kamu dapat, X ni P. Darab awak punya P. 140, Q darab 120. 150, R you darab dengan 100 dan 80 darab 60. Bahagi terus 360 sebab dia sudut. Kalau dia catapai ni, kadang-kadang kat dalam ni darjah, kadang-kadang kat dalam ni peratus. Kalau dia peratus, jadi nanti akan bahagi dengan 100. Soalan seterusnya, biasanya dia akan menggunakan apa yang kamu dah dapat dekat indeks gubahan dekat soalan pertama, B yang pertama. Untuk kamu dapat jawapan yang ini. Dan awak ingat, bila wujudnya 3 tahun, kita guna apa? Awak tengok sini 2004, 2001. Tiba-tiba soalan tanya ada 2007. Bermakna wujudnya 3 tahun. Ingat tak? Kalau 3 tahun saya kata guna apa? Jadual. Yes, guna jadual. Guna jadual, susunlah jadual. Jadual kamu akan susun dari tahun yang kecil. So kalau contohnya kat sini tadi 2000 berapa tadi? 2001. 2001, 2004, 2007 sama saja. 2001, 2004 dan 2007. Ingat, tahun yang sama letakkan 100. Cara baca macam mana? 2004 berasaskan 2001. So yang kat tepi ni adalah tahun asas. Menggunakan jadual dia selamat untuk pelbagai bentuk soalan. Jadi tadi kalau awak tengok saya, ni saya tak buat ya, saya tak tunjuk sebab saya rasa insyaAllah awak tak ada masalah sangat. Jadi cuma saya nak terang dekat sini, awak punya pemberat ada yang dia bagi dalam carta bar, ada juga diberi dalam carta pi. Dan ada tahun dia punya pemberat dia bagi dalam nisbah. Okey, kita tengok. Ni nampak dia bagi dalam nisbah. Ada yang diberi dalam nisbah. Okey, jadi pemberat ni dia akan tengok pada setiap soalan. Macam ni dia kekal. Awak nampak dia total ni. Tapi R tu dia kosongkan. So awak kena nampak lah dia bagi kat sini segi 4 tepat. Bermakna sudutnya adalah 90 darjah. Boleh? Boleh. Ni Boleh. nampak? Ni dalam peratus. Ya, apa dia? Kehadiran nak kena isi ke? Okey, yang ini nanti awak tengok, saya rasa saya lupa nak buatkan. Okey, nanti saya bentuk, saya buatkan ni. Boleh je, boleh isikan kehadiran tu. Okey? Okey, ini peratus maksudnya dia jumlahnya 100 lah. So mungkin kadang-kadang dekat ikan ni dia kosongkan. So kalau kosongkan dia akan buat 100 tolak yang lain. Boleh? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada maksudnya kita dah habis untuk bahagian C. Bahagian C maksudnya selepas ini saya akan teruskan untuk tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bahagian A dengan B. InsyaAllah untuk next class saya akan buat pasal pengamiran insyaAllah. Okey, so saya stop kat sini. Terima kasih yang join. Yang belum solat isyak tolong solat. Okey. Ini Amirul 5C ke 5D ya?
Limasi. Ini masih. Okey, tahniah. Okey Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Waalaikumsalam. Sama.